السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita. Dan kita berada pada ayat ke-101 surat Nisa. Jadi pada malam ni kita akan menyentuh sedikit sebanyak tentang isu salat qasar, salat musafir. Dan begitu juga salat khauf, salat dalam peperangan. Jadi ini satu keistimewaan Islam, bagaimana Islam bersifat realistik, mengambil kira kedudukan seseorang dalam perjalanannya, maka diberi kemudahan oleh Allah SWT. Baik, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kedua, muka surat ke-530 ya. Dan kita akan baca ayat 11 hingga 102 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ayat ke-12. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata falatakum ta'ifatun minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sungguhnya orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillah kepada Puan Fatimah Wati, Hairi Muhammad, Zaidi Nurdin, Fauzi Harun dan semua yang hadir malam ini. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa ke atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat satu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu. Sungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Baik, kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir huraiannya. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu berpergian di muka bumi, iaitu apabila kamu melakukan perjalanan di sebuah tempat, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu, iaitu kalian diberi keringanan dari segi jumlahnya dari 4 menjadi 2, sebagaimana difahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka mengambil dalil bolehnya mengkasar salat dalam perjalanan walaupun terdapat perbezaan pendapat di kalangan mereka. Sebahagian berpendapat perjalanan yang harus dalam rangka ketaatan seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu ataupun berziarah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Atha, Yahya bin Malik dalam satu riwayatnya, sesuai dengan zahir firman Allah, in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ada pula pendapat tidak disyaratkan perjalanan dalam rangka taqarrub. Taqarrub ni maknanya dalam rangka untuk ibadah. Maknanya kalau seseorang itu pergi musafir jauh kerana nak tengok bola, kan, contohlah tuan-tuan, musafir jauh kerana nak tengok anak convocation, musafir jauh kerana memang waktu cuti saja bawa anak jalan-jalan, tak tahulah naik ke highway, kalau sampai ke Terengganu sampai dah tak ada, singgahlah kat Kuantan. Contohnya tuan-tuan ya, kerana memang kita tahu perjalanan itu musafir, tapi cuma kita tak pasti ke mana kita nak berhenti. Maka apa jua bentuk perjalanan yang dibenarkan seperti itu, yang mempunyai perjalanan lebih daripada 2 marhalah, iaitu lebih kurang 90 km dalam mazhab Syafi'i, maka dibolehkan untuk kita melakukan salat jamak qasar dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik,
Akan tapi perjalanan harus dalam perkara yang mubah, kerana Allah menyatakan faman iturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithm. Barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja buat dosa. Jadi sebagaimana dibolehkan makan bangkai dalam keadaan darurat dengan syarat bukan maksiat dalam safarnya. Jadi ini juga dikiaskan dengan kes makan bangkai jika terpaksa. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan imam-imam yang lain. Ada pula yang berpendapat cukuplah apa yang dinamakan perjalanan, baik perjalanan itu mubah ataupun haram, sekalipun seandainya dia keluar untuk merompak dan mencuri, maka diringankan baginya untuk mengkasarkan, kerana mutlaknya maksud perjalanan ini. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Al-Thawri, Daud, sesuai dengan umumnya ayat. Ini merupakan pandangan yang berbeza pada jumhur para ulama. Saya dan Syafi'i tidak membenarkan orang tu pergi jauh-jauh kerana nak merompak. Contohnya macam ada setengah orang datang daripada Amerika Selatan, datang untuk merompak kat negara kita. Tuan tahu tak? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini contoh. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan kalau perjalanan itu bertujuan untuk melakukan maksiat. Maka tidak dibenarkan untuk jamak qasar. Ia hanya perjalanan dibenarkan oleh syarak. Perjalanan yang bersifat sunat, perjalanan yang bersifat mubah, iaitu harus, perjalanan yang bersifat wajib, contohnya untuk menyelesaikan urusan faraid, ini semua dibenarkan mengikut jumhur para ulama. Mereka tidak membenarkan perjalanan yang bersifat maksiat. Cuma dalam pendapat Abu Hanifah, Sauri dan juga Daud saja yang membenarkan. Ya tuan-tuan, adalah hujah-hujah yang tertentu. Bukan di sini saya nak jelaskan perkara tersebut. Baik, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan, tuan-tuan ada kesempatan, marilah sama tuan-tuan menggunakan kurma ajwa. Kurma ajwa ni Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap hari, setiap pagi 7 biji, maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apa bentuk sihir dan apa bentuk racun sekalipun. Kita dalam hidup ni kadang-kadang banyak makan racun tuan-tuan. Kita pun tak tahu beli daging lagi tak sembelih kadang. Allahu Akbar. Beli sayur-sayur datang dari tempat pun racun begitu banyak sekali, kena rendam dulu. Marilah kita makan kurma ajwa. Terutamanya dalam waktu yang sangat pelik seperti sekarang ni, wabak berlaku. Kerana Nabi kita bersabda, siapa yang makan kurma ajwa ni 7 biji sehari pagi, dia akan selamat daripada racun dan juga sihir. Ni baru sampai tuan-tuan dari Saudi, dari Madinah. Kurma ajwa bagi tuan-tuan yang punya kesempatan, marilah. Mana saya tunjuk pada tuan-tuan nampak? Ni kurma ajwa yang baru sampai dari Saudi. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zahran Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sikit tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi tuan yang berkesempatan juga yang inginkan kurma McJool pun ada. Saya dah tak ada stok kat rumah tuan-tuan, dah habis makan. Alhamdulillah. Anak-anak pun suka nampaknya. Alhamdulillah, syukur. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, yang ingin menggunakan kurma, dan kita pun tak lama lagi akan menghadapi Ramadan, 2 bulan saja lagi nak puasa-puasa sunat pada hari-hari berbaki ni, bulan-bulan berbaki sebelum masuknya Ramadan. Marilah kita sama menggunakan kurma-kurma yang disebut Nabi SAW ini. Ajwa sebagai contohnya, kurma McJool ada sebut dalam surah Maryam ayat ke-25. Wahuzi ilaiki bijidhin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, gegarkan pokok kurma itu, saya jatuh buah-buah yang segar untuk kamu, untuk memberi kesihatan kepada kamu selepas kamu merasa sakit yang amat sangat dengan kelahiran puteramu Isa itu. Boleh tuan-tuan dapatkan nombor telefon ada di bawah. Jadi terima kasih kepada Zahran Travel kerana penajaan kuliah kita seperti biasa. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat Allah berfirman, in khiftum ayaftinakum alladhina kafaru. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, maknanya menggambarkan kebiasaan yang terjadi waktu diturunkan, mengingat sungguhnya di permulaan Islam setelah hijrah, kebanyakan perjalanan mereka penuh dengan rasa takut. Kaum muslimin kalau nak berjalan, nak bergerak setempat ke tempat, mereka diancam keselamatan mereka, nyawa mereka. Bahkan mereka tidak keluar kecuali pada perang yang umum atau dalam satu perjalanan khusus. Seluruh waktu pada waktu itu gambaran peperangan terhadap Islam dan para penganutnya, kerana musuh-musuh mereka bertindak zalim, kejam, membunuh orang-orang Islam. Mengikut kaedah, apabila mantuk iaitu bahasa nas dikaitkan dengan kebiasaan atau peristiwa, maka tidak berlaku mafhumnya iaitu istinbat seperti firman Allah SWT, wala tukrihu fatayatikum al-bighain aradna tahassuna.
Janganlah kamu paksa anak budak-budak perempuanmu, iaitu pekerja-pekerjamu ataupun hamba-hamba sayamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Begitu juga dalam surat Nisa ketika kita bincangkan waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum, dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, iaitu anak-anak tirimu. Jadi dalam konteks ayat ini menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Walaupun demikian, dalam hadis menyatakan bahawa Nabi telah bersabda memberikan penjelasan kepada para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sekarang Islam dah kuat, kita dah membuka kota Madinah. Ayat itu diturunkan berkaitan dengan waktu musim zaman ketika umat Islam ditekan, dizalimi, ditindas. Sekarang kami semua berada dalam keadaan keamanan. Maka apakah boleh lagi melakukan jamak kasar untuk konteks perjalanan jauh, wahai Rasulullah? Ada orang bertanya demikian kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah telah bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Jadi salat jamak kasar ni merupakan nikmat yang merupakan sedekah Allah kepada kamu. Maka kamu terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan satu rukhsah. Rukhsah ni maknanya satu keringanan, tuan-tuan. Lawan kepada rukhsah ni adalah azimah. Rukhsah maknanya keringanan, kemudahan yang diberikan. Azimah adalah perkara-perkara yang bersifat solid, perkara-perkara bersifat tegas. Kalau kita lihat dalam konteks ibadah ini, maka salat jamak kasar merupakan satu rukhsah, iaitu kelonggaran yang diberikan oleh Allah. Kerana itu kita dapat lihat dalam sabda Nabi dalam Sahih Ibn Hibban, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sungguhnya Allah SWT sangat gembira untuk memberikan kelonggaran dan juga kemudahan dalam ibadah, sebagaimana dia juga menetapkan sesuatu yang berat ke atas kamu. Jadi ada kalanya kita mengambil rukhsah, ada kalanya kita mengambil azimah. Jadi azimah ni berarti perkara yang ketat. Rukhsah ni ada perkara yang longgar yang diberikan kemudahan dalam Islam oleh Allah SWT. Contohnya dalam konteks yang kita bincangkan adalah jamak kasar. Kalau ada seseorang berkata, saya nak pergi perjalanan saya ni ngam-ngam 90 km. Saya takut nak buat jamak kasar. Saya nak ambil azimah, saya nak semayang penuh. Tak ada masalah semayang penuh. Tapi seorang yang berkata, tak, 90 km tu layak kita jamak kasar. Maka saya nak jamak kasar. Ambil, tak ada masalah. Itu namanya rukhsah. Nampak tak, tuan-tuan? Ada rukhsah, ada azimah. Ada orang yang ditakut dalam ibadah ni tak boleh lebih kurang, maka kena teliti. Justru bila saya was-was jarak ni apakah memungkinkan saya untuk jamak kasar atau tidak, maka saya ambil azimah, iaitu saya ambil pendapat yang ketat yang mengatakan cuma 100 km ke atas saja dibolehkan jamak kasar. Maka saya tidak mahu jamak kasar. Jadi ini namanya azimah. Tapi orang yang mengatakan ada pendapat itu, ada bahasanya 90 km itu layak untuk jamak kasar, maka dia telah mengambil rukhsah. Ini maksudnya rukhsah dengan azimah, tuan ya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ma'mar Abu Haris menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Anas berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju ke Mekah. Ini metodologi Imam Ibn Katsir. Kerana Ibn Katsir ni bukan saja seorang faqih, mufassir, malahan beliau seorang ahli hadis. Maka ketelitian beliau dalam menukilkan pandangan ni sampai sanad-sanad itu pun ditekankan. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju ke Mekah. Baginda salat 2 rakaat sehingga kami sampai ke Madinah. Aku berkata, berapa lama kamu berada di Mekah? Maka dia menjawab 10 hari. Ini dalam konteks Nabi melakukan pembukaan kota Mekah, tuan-tuan. Jadi Nabi dalam 10 hari perjalanan itu, baginda SAW melakukan jamak kasar. Ini adalah dalam perjalanan. Maknanya perjalanan yang lalui di baginda SAW pada zaman itu begitu lama. Mekah, Madinah ni 450 km, tuan-tuan. Jadi perjalanan itu mengambil masa 10 hari. Sepanjang perjalanan Nabi telah melakukan jamak kasar. Jadi selagi kita belum sampai ke destinasi, maka kita bolehlah jamak kasar. Contohnya seseorang daripada kita pergi melawat anak graduate daripada universiti. Kita pergi, katalah seorang itu pergi ke London, pergi tengok anaknya konvo. Tapi dia tak stick duduk di London itu saja. Mungkin dia pergi ke Scotland, mungkin dia pergi ke Ireland, mungkin dia pergi ke mana-mana tempat dalam UK itu atau berdekatan dengannya atau Europe ke. Maka perjalanannya memanglah 14 hari, 2 minggu. Tapi dia bergerak ke sana kemari, tak stick pada satu tempat. Maka
Ini juga merupakan satu perjalanan yang dibenarkan untuk kita melakukan jamak kasar. Saya yakin tuan-tuan ada banyak persoalan berkaitan jamak kasar ni. Nanti kita buat satu sesi nak soal jawab tentang jamak kasar, insya-Allah pada waktu lain ni, sebab saya menumpukan sekarang pada tafsir ayat 1112. Tapi kalau ada soalan apa-apa yang dikemukakan, insya-Allah saya cuba jawab ya. Berdasarkan lafaz Al-Bukhari, Abu Walid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq mengkhabarkan kepada kami, aku mendengar Harithah bin Wahab berkata, Nabi SAW sabda, Nabi bersalat bersama kami dalam keadaan aman sama di Mina 2 rakaat. Ini dalam peristiwa Hajjatul Wada, Haji Wada, maka Nabi melakukan salat jamak kasar di Mina. Baik. Al-Bukhari menunjukkan daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat, dan begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman di awal pemerintahannya. Kemudian dia Uthman menyempurnakan, iaitu tidak mengkasarkan lagi semayang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi SAW semayang 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar dalam peristiwa yang dimaksudkan ni ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Betul ni? Al-Bukhari menunjukkan daripada Al-Amash, Ibrahim berkata kepada kami, aku mendengar Abdul Rahman bin Yazid bertutur, Uthman bin Affan salat bersama kami di Mina 4 rakaat. Maka perkara itu disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang sangat faqih, yang sangat alim. Sayyidina Uthman adalah seorang pemimpin yang hebat. Masing-masing punya kelebihan lah. Sayyidina Uthman adalah seorang leader, seorang yang punya leadership. Tapi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat alim, lagi faqih, menjadi tempat rujukan selepas kewafatan Nabi SAW pada zaman Abu Bakar, Umar. Jadi pada zaman Uthman, ketika Uthman bersembahyang, baginda Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin haji pada waktu itu sebagai khalifah, maka baginda sembahyang di Mina 4 rakaat. Ini berlawanan daripada apa yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itu sampai kepada Allah bin Mas'ud, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pernah bersalat di sini bersama Rasulullah 2 rakaat. Dan Abu Bakar pun salat 2 rakaat. Dan Umar pun salat 2 rakaat. Jadi semoga 2 rakaat dari 4 rakaat itu diterima. Dalam konteks ini, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersembahyang 4 rakaat. Mungkin Sayyidina Uthman tidak tahu perkara yang sebenarnya, ialah ilmu tak semua orang tahu, walaupun seseorang sahabat yang mulia sekalipun. Kita tak boleh menafikan perkara ini, tuan-tuan ya. Kalau sahabat radhiyallahu anhu pun ada perkara yang tahu, mungkin dia tidak tahu perkara tersebut, maka apatah lagi kita pada hari ini. Lagilah kita tak mampu nak memahami kesemua ilmu yang ada. Maka itu sebab dikatakan bila seseorang menegur kita kesilapan yang berlaku, maka kita tahu yang kita tak tahu. Kita tahu yang kita tahu. Itu mereka mengatakan la adri thuluthul ilmi. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu, memang kita tidak tahu, itu merupakan 1/3 daripada ilmu. Berarti kalau seseorang mengatakan dia tidak tahu, alangkah nikmatnya dia mendapat tahu bahawa dia tidak tahu. Dan dia kena belajar, kena baiki dirinya. Jadi hadis ini menunjukkan secara tegas bahawa salat kasar bukan hanya disebabkan keadaan takut, ataupun bukan kerana bentuk, kerana jamak dan kasar, kerana musafir. Jadi di sini kasar adalah kasar kaifiat, bukan meringkas bilangan rakaatnya, kerana bilangan rakaat asalnya 2 rakaat. Ini pendapat Imam Mujahid, Dhahak dan juga Suddi, seperti mana yang akan kita jelaskan kemudian. Jadi sebenarnya pada awal Islam, Nabi kita SAW sembahyang memang 2 rakaat saja. Kemudian datang perintah Allah ketika Isra' dan Mi'raj. Ada ketetapan waktu yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Sedangkan asalnya Nabi cuma sembahyang 2 rakaat saja. Jadi salat diwajibkan 2 rakaat dalam keadaan musafir dan juga muqim. Lalu perkara itu ditetapkan salat pada waktu musafir dan ditambahkan pada waktu mukim. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Yahya bin Yahya serta Abu Dawud dari Al-Ka'nabi dan An-Nasai dan Qutaibah. Begitu juga Imam Malik dengan lafaz tersebut. Jadi mereka para ulama berkata, apabila asal salat dalam musafir itu 2 rakaat, maka bagaimana mungkin maksud kasar itu adalah kasar dalam bilangan rakaatnya. Jadi maksud para ulama ni berkata, memang salat itu asalnya cuma 2 rakaat. Tapi Nabi menambahkannya bila kita bermukim. Bermukim makna kita duduk tetap pada satu tempat. Maka namanya mukim. Macam kita duduklah, kita beli rumah duduk kat Kuala Selangor, maka kita mukim kat Kuala Selangor lah. Kita beli rumah dekat Bangi, maka kita jadi orang bermukim di Bangi, walaupun asalnya kita di Kelantan contohnya.
Maka bila kita bermukim, kita sembahyang, tambah lagi 2 rakaat seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Salu kama ra'aitumuni usalli. Sedangkan pada awal Islam, fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Cuma 2 waktu saja yang difardukan pada awal Islam, iaitu sembahyang sebelum adanya ketetapan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita sembahyang cuma 2 waktu saja sehari, iaitu pagi dan petang. Jadi mereka para ulama berkata, apabila asal salat dan musafir itu 2 rakaat, bagaimana mungkin maksud kasar adalah memendekkan bilangan? Kerana sesuatu yang merupakan bentuk hukum asal tidak mungkin dikatakan terhadapnya falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Jadi hal yang lebih jelas menunjukkan daripada ayat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, salat musafir 2 rakaat, salat duha 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Jumaat juga 2 rakaat adalah sempurna tanpa kasar atas lisan Nabi SAW. Jadi hal yang sama diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibn Majah dan Ibn Hibban dan sahihnya. Imam Muslim menukilkan dalam sahihnya daripada Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata, Allah mewajibkan salat atas lisan Nabi kamu Muhammad SAW di tempat 4 rakaat dan dalam perjalanan 2 rakaat, serta pada waktu kamu takut cuma 1 rakaat. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan video bagaimana melakukan sembahyang salatul khauf, salat dalam peperangan contohnya, salat dalam ketakutan. Daripada 4 rakaat jadi 1 rakaat saja. Subuh menjadi 1 rakaat, zuhur menjadi 1 rakaat, semua sembahyang jadi 1 rakaat apabila seorang berada dalam pertempuran contohnya. Contohnya. Jadi sebagaimana tempat itu ada salat sebelum dan sesudahnya, begitu juga dalam perjalanan. Baik. Hadis ini tidak bererti bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdahulu, kerana Aisyah mengkhabarkan bahawa asal salat adalah 2 rakaat, akan tapi jumlah rakaatnya ditambah ketika seorang sedang mukim. Jika memang demikian adanya, maka sah dikatakan bahawa ketentuan salat ketika sedang mukim adalah 4 rakaat seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Akan tetapi antara hadis Ibn Abbas dan juga Aisyah sepakat bahawa salat musafir adalah 2 rakaat, dan perkara itu dilaksanakan secara sempurna dan bukannya kasar. Jika memang demikian, maka maksud firman Allah ini, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salat kamu adalah kasar kaifiat, sebagaimana dalam salat khauf. Jadi salat khauf ni tuan-tuan adalah yang dimaksudkan, salat khauf ni salat yang menjadi 1 rakaat saja. Bagaimana caranya? Saya nak terang kepada tuan-tuan, takut tuan-tuan tak faham. Nanti saya akan tunjukkan video lakonan tentera-tentera yang budiman dari kamp mereka ketika kita belajar mengajar tentera ni untuk melakukan salat khauf. Jadi untuk kegunaan silibus anak-anak di sekolah menengah dalam pendekatan salat khauf. Walaupun apa yang kita lihat dalam pada hari ini, peperangan bukan lagi bergantung kepada tentera, tapi dengan peralatan canggih yang lengkap dengan teknologi dan sebagainya, tapi tidak menafikan ada kalanya tentera terpaksa turun bertempur seperti mana yang berlaku di Afghanistan, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Syria. Pertemuan di antara tentera dengan tentera ini tetap berlaku. Maka itu sebab kemudahan ini tidak dinasahkan oleh Allah SWT. Sebaliknya menunjukkan kepada kita tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah dan kepentingan untuk adanya pertautan hubungan dengan Allah sekalipun kita berada dalam peperangan. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, ada beberapa cara untuk melakukan kaifiah salatul khauf. Dalam konteks yang pertama, an yuqassam al-junud qismaini, qismun yusalli khalfa Rasulillah raka'ataini faqat fi salati rubaiyah. Begini tuan-tuan bayangkan imam berada di depan, kemudian saf pertama, kemudian saf yang kedua. Maka saf pertama tu maknanya kalau kita dalam keadaan berhadapan menghadapi musuh dan musuh akan menyerang pada bila-bila masa, maka imam yang ada di depan itu sembahyang 4 rakaat, katalah zuhur 4 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, ketika dia sembahyang 2 rakaat, yang belakang itu berdiri tegak, tidak sembahyang bersama dengan Nabi SAW. Mereka melihat ke depan. Jadi bahagian depan itu bersama dengan Nabi rakaat pertama, rakaat kedua. Kemudian bila Nabi bangkit daripada rakaat kedua untuk menuju ke rakaat ketiga, saf yang pertama itu memberi salam. Mereka sembahyang cuma 2 rakaat saja bersama dengan pemimpin mereka. Contohnya dalam kes itu Rasulullah SAW. Faham? Nanti saya tunjukkan videonya tuan jadi nampaknya mereka mufarakah daripada imam. Mereka sembahyang cuma 2 rakaat, tapi imam tu akan melengkap ke rakaat ketiga dan keempat. Jadi apabila saf pertama sudah beri salam rakaat kedua, mereka mufarakah daripada imam dengan tujuan untuk bersiap siaga itu. Bismillah.
Alhamdulillah. Maka tibalah giliran saf yang kedua di belakang saf pertama itu untuk mengikuti imam sembahyang rakaat ketiga dan keempat. Jadi imam sembahyang 4 rakaat, saf pertama sembahyang 2 rakaat saja, dan saf yang terakhir bersembahyang 2 rakaat yang terakhir bersama dengan imam saja. Ini satu bentuk. Bentuk yang kedua, kadang-kadang sembahyang cuma 1 rakaat saja, dan ini maksudkan sebagai kasar tadi. Kerana ada setengah ulama yang kita bincangkan tadi mengatakan bahawa sembahyang memang 2 rakaat. Bila mereka mukim, maka tambah jadi 2 rakaat lagi, jadi 4. Contohnya Zuhur, Asar dan juga Isyak. Jadi bila mereka sembahyang pada keadaan asar itu 2 rakaat, seperti mula-mula difardukan, maka tidak timbullah nama kasar kat situ. Tapi kenapa Allah sebut kasar? Kasar ini maksudkan, dalam pendapat ni mengatakan kasar maksudnya sembahyang ketika dalam ketakutan, dalam peperangan. Jadi yang 2 tu tinggal 1 saja. Macam mana pula tu? Sama pelaksanaannya macam tadi, cuma imam yang mengepalai sembahyang berada di depan, sembahyang 1 rakaat. Saf yang pertama tu selepas 1 rakaat terus bagi salam mufarakah daripada imam. Dan saf yang kedua yang tadi takbiratul ihram, diri dan melihat ke depan, tidak mengikut pergerakan imam untuk rakaat pertama, mereka ikut imam untuk rakaat kedua. Jadi masing-masing cuma sembahyang 1 rakaat saja. Imam yang sembahyang 2 rakaat. Kerana inilah yang maksud dikasarkan sembahyang itu, kata sebahagian daripada para ulama. Untuk keserasian maksud ini, andai mereka mengatakan sembahyang tidak pernah dikasarkan kerana ia cuma dikembalikan kepada format asal yang mana ada 2 rakaat saja. Faham tuan-tuan? Boleh pelit ayat saya pada malam ni. Jadi ini yang dimaksudkan dalam konteks perselisihan para ulama, fuqaha dan juga mufassirin, muhaddithin. Jadi kerana itu setelah Allah firman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat, ayat seterusnya, maka ayat berikutnya menjelaskan maksud kasar kat sini dengan sifat-sifatnya, iaitu bila mereka dalam keadaan peperangan. Baik tuan. Jadi mudah-mudahan saya nak terangkan ayat yang berikutnya agak panjang bahasanya tuan-tuan. Kita tangguhkan dulu lah ya. Nanti saya tunjukkan video untuk tuan-tuan faham. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Walaupun perkara ini kita rasa terasing daripada hidup kita, tapi tak mustahil berlaku perangan dan setiap kita wajib mengangkat senjata pada masa itu. Maka barulah kita kena laksanakan salat ini. Barulah menjadi fardu ain untuk kita belajar konteks sembahyang dalam peperangan, ketakutan, masuk kasar ini. Dan bagi tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan untuk mengamalkan satu doa. Doa ni disebut dalam hadis-hadis menunjukkan bahawa siapa yang mengamalkan doa ini, maka Allah memberi perhatian kepada doa yang dikemukakan. Datang malaikat berbondong-bondong untuk menyambut doanya itu. Ada dalam buku Azkarul Azkar pada muka surat 187. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluk. Doa ni kalau kita baca tuan-tuan di awal doa kita selepas alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in kan. Kemudian kita baca doa ni, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluk. Doa ni kalau kita minta kepada Allah pada permulaan ni merupakan satu pujian yang hebat, yang agung, yang sangat tinggi. Kualiti doa ni tuan-tuan sampai datang malaikat untuk lekas-lekas mengutip doa yang kita pohonkan kepada Allah itu. Kalau kita merupakan orang musafir, kalau kita merupakan orang yang rajin bangun malam, kalau kita merupakan orang yang rajin sembahyang sunat duha, rajin baca Al-Quran, maka amalkanlah doa ni. Muka surat 127, doa ke-304. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inni as'aluk. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu, segala pujian itu milikmu, tiada Tuhan melainkan Kau yang maha mengurniakan tanpa diminta, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keindahan dan tanpa ada yang seumpama dengannya sebelumnya. Wahai Tuhan memiliki keagungan dan sifat memuliakan. Wahai Tuhan yang maha agung, yang maha hidup dan menguruskan segala makhluknya, aku memohon kepadamu. Jadi mulakanlah doa kita dengan kalimah pujian seperti ini tuan-tuan. InsyaAllah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah SWT.
Seandainya belum dimakbulkan, kita bersabarlah, kerana tentu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kerana doa seseorang itu dimakbulkan Allah dalam 3 bentuk. Ima yu'ajjal lahu, wa ima yudakhar lahu fil ukhra, wa ima yusraf lahu minas su'i mislaha. Doa seorang dimakbulkan dengan cepat. Ada yang ditangguhkan kerana sebab-sebab yang tertentu, kerana ketidaklayakan kita. Dan yang ketiga, doa itu juga mungkin Allah akan jadikan pembenteng daripada musibah dan perkara-perkara yang tidak elok yang nak menimpa kita. Kadang-kadang seseorang itu kita dengar kena penyakit-penyakit tertentu, Allah selamatkan kita. Rupanya atas keberkesanan doa yang kita mohon kepada Allah, Allah jadikan dalam bentuk perlindungan, protection kepada kita daripada sesuatu penyakit atau musibah yang nak berlaku. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit sentapan rohani pada malam ni. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa, marilah sama kita gunakan kurma ajwa ni. Kurma yang disifatkan Nabi SAW sebagai rawatan daripada penyakit, sihir, racun. Pada ini kita makan apa saja, sayur, buah-buahan, kadang-kadang terdedah kepada racun, tuan-tuan. Ialah pada zaman kapitalis ini, kapitalis pada ini, semua mereka nak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Maka mereka tak kisah apa saja yang digunakan. Seorang sahabat saya pernah menanam sayur di suatu tempat. Ketika kami melawat kebunnya dengan sayur-sayurnya yang banyak itu, yang menghijau, dia kata, tuan-tuan sekalian, saya tanam sayur tapi saya sendiri tak makan sayur. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa, tengoklah banyaknya tong-tong biru besar-besar, itulah racun yang saya taburkan ke atas sayur. Nak bagi sayur saya subur, nak bagi sayur cantik. Kalau nak makan sayur, lihatlah sayur yang kena makan dengan ulat berlubang-lubang, itu nandakan ia fresh sebenarnya. Yang cantik, yang hijau itu belum tentu ia selamat untuk dimakan, kata sahabat saya inilah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita gunakanlah teknik yang Nabi anjurkan, iaitu Nabi ajarkan. Gunakanlah kurma ajwa ni. Mudah-mudahan setiap pagi makan 7 biji, tuan-tuan. Satu hari 7 biji pagi. Setiap hari, insya-Allah Allah selamatkan kita daripada segala penyakit, racun, sihir dengan izinnya. Sekian, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan kurma ajwa, kurma mekjol. Saya tak ada stok mekjol, habis saya makan, tuan. Anak-anak pun suka, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kurma mekjol daripada Palestin dan juga ajwa dari Madinah dengan order pada Zazan Travel. Terima kasih, tuan-tuan. Dan sekali lagi saya menyeru pada cikgu, ibu bapa yang dimuliakan Allah sekalian, dari tuan-tuan perlukan buku-buku, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku sekolah. Buku topikal daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tahun-tahun peperiksaan semuanya kami terbitkan, alhamdulillah. Ia menyambut cabaran untuk jadi usahawan buku dan juga untuk membekalkan ilmu pada tuan-tuan. Kami amat menghargai sumbangan guru-guru kepada kami, buku-buku yang berkualiti, dan juga guru-guru prestasi tinggi yang nak menyumbangkan ilmu dan juga jariah kepada murid-muridnya. Ayo tuan-tuan, dapatkanlah buku-buku ni dengan menziarahi. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Masukkan pun doa ni kat Telegram sahabat Ustaz Zazan. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih kepada Fatih yang menyalin doa-doa dan juga kuliah kita dan semua yang hadir dalam kuliah ni. Tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku ni tadi di www.telagabiru.com.my. Tolong khabarkan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, share lah website ini supaya mereka dapat tahu adanya buku-buku topikal yang berkualiti, buku-buku pelajaran yang menepati silibus KSSM dan sebagainya yang terbitkan oleh Telaga Biru. Terima kasih. Ada tuan-tuan cikgu-cikgu yang nak menulis sama kami pun, jangan lupa boleh menghubungi Telaga Biru untuk memberikan skrip, untuk mencadangkan latihan dan juga buku-buku yang nak terbitkan itu. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi pada waktu lain yang izin Allah SWT. Sama-sama kita menangguhkan kuliah dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan-soalan dikemukakan tadi, saya terperasan. Betul ke semayang mula-mula difardukan 2 waktu sahaja sehari? Ya, pada awal Islam begitulah keadaannya. Ya. Apa lagi soalan dikemukakan tadi, saya pun dah lupa. Ya. Apa lagi soalan dikemukakan? Betul ke Syiah sembahyang 2 jamak kasar setiap waktu? Ya, golongan Syiah mereka beranggapan mereka dalam pemusafiran untuk menegakkan kerajaan Islam yang berasaskan kepada keluarga Nabi Al-Bait, maka mereka mengatakan mereka musafir. Justru mereka
melakukan sembahyang sejamak kasar setiap hari, ini berlawanan daripada kita Ahlus Sunnah. Baik, apa lagi soalan ni kemudian tadi? Tuan nampaknya tak sempat nak tengok semua soalan ni kemukakan. Tak apa, InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan jawab pada malam esok. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa share video ni pada teman-teman kita. Mudah-mudahan padanya ada jarah ilmu untuk dipegang dan juga diamalkan bersama. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan. Bagi tuan yang ada kesempatan, marilah join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kita ada berkongsi ilmu, fakta, doa, petua dan macam-macam perkara kat sana, selain daripada Facebook ni. Jadi tolong share, komen, like dan sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Kita ada kuliah tafsir setiap malam. Sekian, jumpa lagi tuan-tuan. Sama kita menutup kuliah kita pada malam dengan doa. Mudah-mudahan segala hajat yang baik itu dimakbulkan oleh Allah, dititipkan oleh para malaikat, dipersembahkan para malaikat kepada Allah SWT. Moga dimakbulkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akthir malana wa waladana wa sayyidana fi darina wa barik lana fi ma a'taytana وأطل حياتنا طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jangan lupa tuan-tuan, kenang saya dalam tahajud tuan-tuan, kenang saya dalam munajat tuan-tuan, kenang saya dalam bacaan Quran tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.